بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam sesi perkongsian ilmu kuasai tata bahasa, kenali perkataan, fahami Al-Quran sesi ke-33. Dalam sesi ini kita akan melihat satu lagi jenis ayat iaitu jumlah fi'liyah dan komponen-komponennya iaitu fa'il, fa'il dan maf'ulun bih. Lihat dulu apakah jumlah fi'liyah. Seperti yang telah kita ketahui dahulu, ayat dalam bahasa Arabnya ada dua iaitu jumlah ismiyah dan juga jumlah fi'liyah. Itu ayat kata nama dan ayat kata kerja. Jumlah ismiyah kita kata dia dimulai dengan kata nama, jumlah fi'liyah ni dimulai dengan kata kerja. Perbezaan yang jelas antara dua jenis ayat ini adalah dari segi komponennya. Kalau kita lihat, kita dah buat dahulu iaitu untuk jumlah ismiyah, dia terdiri pada mubtada' ataupun subjek dan juga khabar ataupun predikat. Tetapi untuk jumlah fi'liyah ni dia terdiri pada fa'il atau kata kerja dan juga fa'il, ya. So ataupun dipanggil pelaku di sini. Dan juga kadang-kadang dia ada juga maf'ulun bihi atau sebagai objek. Ada setengah-setengah ayat dia tidak ada. Mari kita lihat. Apakah ciri ayat kata kerja atau jumlah fi'liyah ini? Seperti yang saya sebut tadi, dia adalah ayat yang dimulai dengan fa'il dan diikuti dengan fa'il, ya, ataupun subjek ataupun pelaku dia. Dan kata kerja yang mendahuluinya tu boleh berbentuk sama ada fi'il madhi, mudhari' atau amar. Jadi mana-mana satu pun boleh, ya. Lepas tu kalau kata kerja transitif, dia memerlukan objek dan objek ini dipanggil maf'ulun bih. Dan kalau kita lihat dia boleh juga terdiri, maknanya ayat kata kerja ni boleh terdiri sama ada daripada dua komponen iaitu fa'il dan fa'il ataupun tiga komponen iaitu boleh fa'il, fa'il dan juga maf'ulun ataupun objek, ya. Fa'il ni perlu selalunya dalam kedudukan marfu'. Sementara maf'ulun bihi adalah mansuf. Jadi kalau kita nak bezakan dalam ayat kita, yang mana satu fa'il kita, yang mana satu maf'ulun bihi. Jadi baris, lagi sekali baris ni memainkan peranan utama, ya. So fa'il akan berbentuk i'rabnya adalah marfu' dan maf'ulun bihi adalah mansub. Selain pada itu, ayat ini juga boleh mempunyai lebih dari satu maf'ulun bihi. Ini seperti saya kata tadi, fa'il boleh berbentuk sama ada fa'il madhi, mudhari' ataupun amar. Kalau untuk fa'il pula, apakah bentuk-bentuk perkataan yang boleh menjadi fa'il? Dia boleh terdiri daripada kata nama, dia boleh terdiri daripada ganti nama bersambung atau damir muttasil. Dia boleh juga daripada isim isyarah dan juga daripada isim mausul. Ya, jadi itu adalah perkataan-perkataan yang boleh menjadi fa'il. Sementara yang menjadi maf'ulun ataupun objek ni kita lihat maf'ulun bih dan maf'ulun mutlak, maf'ulun fi, maf'ulun li ajlihi, maf'ulun ma'ah dan juga hal dan tamyiz. Ini semua perkataan ni kita panggil mansubat, iaitu yang berbaris mansub, ya. Kita lihat pula apakah perbezaan contoh ayat antara ayat kata nama dan ayat kata kerja, jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah ni. Kalau kita tengok, saya ada ayat al-ustazu hafizal Quran. Ni ayat ni dimulai dengan al-ustazu adalah isim, kan, kata nama. Dia menjadi mubtada' di sini. Dan dia pun marfu' di sini kalau kita tengok, ya. Dan hafizal Quran dia adalah rangkai kata. Dan kita tengok dia sebagai khabar di sini. So dia adalah fi mahli rafi'in. So makna di sini ustaz itu hafaz Al-Quran. Tapi kalau kita nak tukar dia jadi jumlah fi'liyah atau ayat kata kerja, kita boleh kata hafizal ustazul Quran.
Jadi sini hafizah ni dia adalah fi'il madhi lah di sini kan. Dan al-ustazu ni adalah fa'il kita ni. Dia sebagai subjek. Dia pun marfu' di sini. Dan al-Qur'ana ni kita tengok dia adalah maf'ulun bihi dan baris atas mansub. So maknanya ustaz itu hafaz al-Quran. So kalau kita lihat dari segi makna kadang-kadang nampak sama. Ustaz itu hafaz al-Quran. Ustaz itu hafaz al-Quran. Walaupun pembentukan ayat tu satu jumlah ismiah, satu jumlah fi'liyah. Yang ni dimulai dengan kata kerja, dimulai dengan isim ya. Tapi namun dari segi makna selalunya kita dapati adalah berbeza dia punya semangat tu sebenarnya. Kalau jumlah ismiah tu sebenarnya lebih kuat sebenarnya kalau makna dia tu. Kalau di sini ustaz menghafal, memang dia menghafal Al-Quran lah. Tapi tinggal lihat ayat ni tak begitu jelas. Nak menunjukkan kadang-kadang situasi saja. Kalau kata kerja situasi masa tu. Misalnya kalau kita ada ayat lain, misalnya nak kata Ahmad pemain bola. Ataupun Ahmad main bola. Ahmad bermain bola. Jadi kan dua-dua main bola. Tapi satu pemain bola. Jadi dari segi ayat kata kerja tu jadi dia lebih kukuh, lebih kuat. Ya? Dia menunjukkan satu yang lazim ataupun yang memang dah menjadi sebati dengan diri dia. Sekarang kita lihat pula contoh ayat Al-Quran. Umpamanya saya lihat saya bawakan di sini untuk jumlah ismiah. Kita tengok fa'il yang mufrad ni. So, ayat saya wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma. Maknanya sini dan Allah menciptakan tiap-tiap haiwan yang bergerak itu dari air. So di sini Allahu dia adalah mubtada, so dia adalah marfu di sini kita tengok kan. Khalaqa ni dia adalah khabar di sini, dia adalah fi'il dan fa'il dalam di sini ya. Dan kullu dabatin dia masih maf'ulun bihi sebab ni adalah ayat fi'liyah sebenarnya di sini. Ya, so kalau kita lihat ini adalah dari segi pembentukan ayat ismiah ya. Kalau kita bandingkan pula, kalau kita lihat dari jumlah fi'liyah, kita tengok fa'il ni ada dua, satu apabila fa'il dizahirkan. So ayat saya khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa. Allah telah menciptakan 7 petala langit berlapis-lapis. Di sini kita tengok khalaqa ya. So ini adalah ayat fi'liyah sebab dia mulai dengan fi'il madhi wa di sini kan. Di sini kita tengok Allahu ni iaitu adalah fa'il. Jadi ditampilkan, nampak dizahirkan ya. So dia adalah marfu kita tengok dia. So dan sab'a ni adalah maf'ulun bi sebab dia adalah baris atas ni. Jadi kita tengok di sini Allahu ni. Jadi pelaku ni datang selepas fi'il halaqallahu ya, sama-sama sebelum sini Allahu khalaqa Allah dulu mubtada dulu baru khabar. Di sini kita ada fi'il lepas tu fa'il ya. Sini saya juga untuk perbandingan saya ambil satu lagi ayat yang di mana fa'il tersembunyi. Dah tak ada Allah di sini. Khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Tapi dalam khalaqa ni kan saya kata selalu setiap kata kerja dalam dia sudah ada pelaku. Jadi di sini dalam sini adalah fa'il dan fa'il huwa dalam sini. Maknanya dia telah menciptakan 7 petala langit yang berlapis-lapis. Dan sab'a ni masih maf'ulun bihi lah untuk ataupun objek untuk ni. Jadi Allah mencipta apa? Mencipta 7 petala langit ya. Jadi yang saya nak emphasizekan isim yang menjadi fa'il selalu terletak selepas kata kerja dalam ayat fi'liyah. Tetapi jika isim terletak sebelum kata kerja, isim itu ia adalah mubtada, iaitu dalam ayat ismiyah. Itu satu cara bagaimana nak membezakan atau untuk mengenal di mana ayat ismiyah, yang mana ayat fi'liyah. Dari segi i'rab seperti lazim je lah. Mubtada ni Allahu kan. Mubtada adalah marfu' dan khabar dia adalah jumlah fi'liyah di sini. Jadi dia fi'il dan fa'il. Jadi dia adalah sebagai khabar jadi fi mahalli raf'in. Dan maf'ulun bihi dia adalah kullan ya. So adalah mansub di sini. Dan ma'in ni adalah majrur. Dan kalau untuk ayat fi'liyah kita khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa ni fi'il dia adalah kita tengok sini dia adalah mabni ya. Fi'il madhi kan mabni dengan fathah di sini. Dan Allahu sebagai fa'il dia adalah marfu. Dan sab'a ni dia adalah maf'ulun bihi juga, dia adalah mansub. Begitu juga di sini kita ada khalaqa ni sebab dia ada fi'il dan fa'il. Jadi kita tengok dia adalah mabni dengan fathah sama, tapi juga dalam dia ada fa'il. Fa'il damir mustatir takdirnya huwa.
Dan sab'ah samalah mansub. Jadi itu perbezaan antara yang fa'il yang tersembunyi dengan fa'il yang dizahirkan, ya. So di sini kita lihat fa'ilnya dikeluarkan, dan perbezaan antara fa'il dengan muqtada di sini, ya. So saya harap jelas, ya, mengenai maksud di sini. Satu lagi contoh apabila saya kata tadi kata kerja lazim atau tidak transitif, tidak perlu objek. Umpama kita tengok perkataan qala ni, ya. So kalau kita waqala nuhun, ni kalau kita tengok ayat dia, dan Nabi Nuh berkata, dia mak faham kan. So qala dia fa'il huwa di sini, and then fa'il dia adalah nuhun ni, dia fa'il, ya. So kalau kita tengok dia memang tak ada perlu objek apa-apa. So Nuh telah berkata. So tapi kalau saya ada perkataan wanada nuhun rabbahu, perkataan nada ni dia bukan dia kata kerja transitif, jadi dia perlu objek. Jadi sebab tu kalau kita ada tengok sini, kita ada fi'il huwa di sini, dan kita ada fa'il dan kita ada maf'ulun, kita perlu pada maf'ulun bihi ni. Jadi dan Nabi Nuh merayu kepada Tuhannya. So kita tengok dia ada perlukan objek. So dari segi i'rab, fi'il huwa ni adalah mabni dengan fathah muqaddarah, sebab ya ni adalah maksurah kan, jadi kita tak nampak. Dan lepas tu kita tengok nuhun ni adalah dia marfu', pada atas depan pun, dan rabba ni maf'ulun bihi, so dia adalah mansub, tapi sebab dia rabbahu, dia ada mudhaf ilaihi, jadi kalau kita tengok hu ni sebagai mudhaf ilaihi, dia ada fi mahalli jarrin, sebab dia adalah mabni. Dan kita lihat contoh umpamanya kalau fi'il madi, alimat nafsum ma ahdarat. Di sini kita adalah fi'il hiya di sini. Ya, so mabni dengan fathah, dan nafsun ni adalah fa'il. Ini adalah marfu' lah. Dan kita tengok maf'ulun bihi ni adalah ma ni. So isim mausul ma. Jadi dia mabni dengan sukun di sini. Dia fi mahli nasbin, sebab dia maf'ulun bihi, dia sebagai objek dia mesti mansub kan. Jadi walaupun sebab dia sini mabni, jadi kita i'rab dia sebagai fi mahli nasbin. So makna di sini tiap-tiap orang akan mengetahui tentang apa yang amal telah dibawanya. Dan lagi satu ayat, fadallahu allazina amanu limahtalafu fi. So kita tengok sini hada ni adalah fi'il huwa, so dia adalah mabni dengan fathah. Dan Allahu dia adalah fi'il fa'il, dan dia adalah marfu' di sini, ya. Dan allazina ni kita tengok maf'ulun bihi kita adalah isim mausul juga di sini. So dia mabni dengan fathah, dia adalah fi mahalli nasbin juga. So begitu kita nak i'rabkan untuk maf'ulun bihi kalau kita dia perkataan yang mabni. Dan makna di sini, maka Allah memberikan petunjuk kepada orang-orang yang beriman ke arah kebenaran yang diperselisihkan oleh mereka. Kita lihat pula ayat fi'liyah yang dimulai dengan fi'il mudhari'. Wa yadribullahu amsala linnas. Di sini adalah yadribu adalah fi'il huwa, dia marfu' dengan dhammah, and then fa'il kita adalah Allahu ni adalah dia marfu' di sini, kita tengok dhammah di sini kan. Al-amsala adalah maf'ulun bihi dan dia adalah mansub baris atas di sini. So maknanya, dan Allah mengemukakan berbagai-bagai misal perbandingan untuk umat manusia. Satu lagi contoh, kita tengok ayat kita, yukallibullahu laila wan nahar. Yukallibu adalah fi'il mudhari' huwa, dan dia mudhari' marfu' dengan dhammah, dan Allahu seperti tadi juga fa'il, dia adalah marfu' juga. Al-laila ni adalah maf'ulun bihi, kerana kita tengok dia adalah mansub, kata yang mansub, ya. So makna dia Allah menukarkan malam dan siang silih berganti. Wastaghfirullah. Sini adalah fi'il dan fa'il, dia dah tersembunyi sini. Sebab di sini kita tengok mana ada yang baris depan tak ada kan, jadi dia tak ada fa'il atau subjek, tak nampak di luar ni, jadi tidak dizahirkan, jadi dia dah tersembunyi dalam perkataan ni. Jadi itu kita ada, dia ada fi'il dan fa'il juga. Dan di sini adalah untuk antum, di sini ada waw dan waw alif. So mabni, so dia mabni dengan hazaf nun ni, pasal dia fi'il amar ni. So dia fa'il dia adalah damir mutasil takdirnya antum. Ni dia adalah untuk ni, i'rab dia adalah fi mahli rafi'in untuk fa'il ni. Ini maf'ulun bi, Allah ni adalah mansub lah. Dan mohonlah ampun kamu kepada Allah. Satu lagi contoh untuk fi'il amar ni,
Wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Makna di sini, dan sebutlah serta ingatilah Allah dengan doa banyak-banyak supaya kamu berjaya. So wazkuru ni kita tengok juga tadi, dia adalah fa'il dan fa'il. Jadi di sini fa'il dia adalah tersembunyi dalam kataan kata kerja ni. Dia adalah juga untuk antum, walib kan. Dan untuk i'rab dia mabni, untuk fi'il amal ni adalah mabni dengan hazaf nun. And then fa'il dia adalah damir mutasir, takdirnya antum, and then fi mahli rafi'in. And then untuk dia punya maf'ul bihi, kita tengok Allah Ta'ala, maf'ul bihi dia adalah mansub. Ya. Saya ingin berkongsi satu peraturan yang basic untuk jumlah fi'liyah ni apabila fa'il dizahirkan. Ya. Dan kalau itu dan kata kerja mendahului fa'il, kita akan dapati kata kerja tunggal digunakan, tidak kira bilangan fa'il. Iaitu sama ada tunggal, dua atau majmuk. Tapi fi'il yang mendahuluinya masih tetap sebagai mufrad ataupun singular. So kalau kita tengok ni untuk muzakkar ni, ja'al muslimu. Di sini apa tu, ni ialah apa tu memang muslimu muzakkar apa tu seorang, dan kita tengok ini pun ja'a muzakkar seorang, fi'il dan fa'il. Tapi kalau musanna kita tengok ja'al muslimani, masih walaupun kita tengok muslimani adalah dua kan musanna fa'il, tapi digunakan ja'a di sini untuk fi'il. Begitu juga kalau jamak al muslimuna ni, kita akan menggunakan juga fa'ilnya masih apa tu mufrad, ja'al muslimuna. Begitu juga kalau untuk mu'annas, kita akan dapati dia masih singular juga yang akan digunakan untuk berbagai-bagai bilangan. Untuk ja'at muslimatu, apa tu singular di sini, dan fa'il dia dan fa'il dia muslimatu ni. Tapi kalau dua muslimatani, dia masih menggunakan ja'at muslimatani. Dan kalau majmuk pun muslimatu, dan kita dapat ja'at muslimatu. Ya, so ini adalah satu peraturan yang basic. Kita lihat pula contoh ayat Al-Quran apabila fa'il dizahirkan. Ya. Umpamanya kalau sini saya tengok untuk fa'il mufrad. Ya. So ayat kita qala rabbuka lil malaika. Rabbu ni makna satu kan, apa tu so qala, perkataan qala dia adalah fi'il huwa, dan rabbu adalah sebagai fa'il di sini. Telah berfirman Tuhanmu kepada malaikat. So kalau kita tengok dia untuk musanna pun, kita akan lihat perkataan qala lagi digunakan. Dia adalah mufrad di sini ya. Qala untuk huwa, fa'il huwa. Qala rajulani minal lazina yakhafuna. Berkatalah dua lelaki di antara orang-orang yang takut. Jadi kita lihat masih di sini masih apa tu digunakan untuk singular. Walaupun apa tu fa'il dia adalah dua di sini ya. Begitu juga di sini kalau kita tengok fa'il kita jamak ni, qalal kafiruna. Al-kafiruna ni ada waw nun kan, dia adalah jamak. Tapi masih pakai perkataan qala. Apa tu berkata orang-orang kafir. So jadi perkataan kata kerja tunggal qala digunakan untuk semua pelaku, sama ada mufrad, apa tu untuk musanna dan juga untuk jamak. Kita lihat pula contoh lain ya, apabila perkataan fi'il mudhari' mufrad dengan fa'il musanna. Ayat kita wama yastawil bahrani haza azbun furatun sa'iqun syarabuhu wa haza milhun ujaj. So kita tengok yastawi ni dia adalah fi'il mudhari' huwa di sini ya. So dia adalah mudhari' marfu' dengan dhammah muqaddarah. Al-bahrani ni adalah untuk dua ya. So kita tengok dia adalah fa'il, dia adalah marfu' dengan alif ni, sebab ada alif di sini kan. Jadi perkataan walaupun kita ada bahrani menunjukkan musanna, tetapi kata kerja kita tengok yastawi ni adalah untuk fi'il mudhari' huwa, jadi untuk singular ya. Jadi peraturan yang sama. So makna di sini dan tidaklah sama keadaan dua laut, yang satu tawar segar lagi memuaskan dengan dahaga serta sesuai diminum, sementara yang satu lagi masin lagi pahit. Kita lihat pula contoh apabila fa'il ni jamak. So ayat kita qad aflahal mu'minun. Kita lihat al-mu'minun ni adalah jamak sebagai fa'il. Tapi kita tengok untuk fi'il kata kerja dia masih pakai aflaha, iaitu untuk fi'il ni adalah fi'il huwa juga. Ya, jadi masih apa tu singular dan masih walaupun untuk fa'il yang ramai ni untuk jamak ya.
So makna di sini sesungguhnya berjayalah orang-orang yang beriman. So dari segi i'rab dia adalah ni adalah mabni lah, madhi mabni dengan fathah, dan al-mu'minuna ni adalah marfu' dengan waw di sini. Satu lagi ayat la yuflihul mujrimun. Di sini pun adalah fa'il huwa juga singular, untuk al-mujrimuna ni adalah majmu' ataupun jama' fa'il ya. So ni adalah marfu', di sini adalah mudhari' marfu' dengan dhamma. So makna di sini sesungguhnya orang-orang yang berdosa itu tidak akan berjaya. Tetapi jika kata kerja kedua diperlukan dalam ayat tu, kita akan lihat dia akan mengikut jantina dan bilangan fa'il. Umpama ayat ini iza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Kita tengok apa tu ja'akal munafiqun. Fa'il kita adalah munafiqun kan. Jadi di sini dia adalah jamak, tapi masih menggunakan perkataan fa'il yang mendahuluinya adalah masih singular, iaitu fa'il huwa di sini ja'a kan. Maf'ul bihi dia datang sebelum fa'il. Nanti kita akan lihat ni kemudian. Tapi yang saya nak emphasize di sini, kalau kita lihat lepas munafikun ni dia nak describe lagi apa tu mengenai dia ni. Jadi dia perlukan kata kerja. Jadi kita tengok kata kerja ni akan mengikut jantina dan juga bilangan perkataan munafikun. So ni qalu ni kan. Dia adalah untuk hum. Sebab di sini juga adalah hum jamak ni. So di sini makna sini apabila orang-orang munafik datang kepadamu wahai Muhammad, mereka berkata kami mengakui bahawa sesungguhnya engkau sebenar-benarnya Rasul Allah. Satu lagi contoh, wara al-mujrimuna nara fazannu annahum muwaqi'uha. Sama juga ra'a ni adalah untuk huwa singular kan. Al-mujrimuna ni adalah apa tu majmu' atau jamak fa'il ni. Jadi masih menggunakan fa'il untuk mufrad atau singular, untuk apa tu fa'il yang jamak ni, yang apa tu plural ni. Tapi lepas tu kita tengok zannu ni. Kata kerja selepas ni, jadi dia adalah mengikut di sini. Ni sebab ni adalah muzakkar, zannu ni pun adalah untuk apa tu hum lah, untuk muzakkar. Dia pun ada waw walid kan. So ni adalah, jadi di sini dia kata kerja kedua tu dia mesti selaras. So kalau kita lihat maknanya, dan orang-orang yang berdosa itu tetap akan melihat neraka, maka yakinlah mereka bahawa mereka akan jatuh ke dalamnya. Kita lihat apabila kita mempunyai fa'il isim mausul, peraturan yang sama juga. Kita tengok ni wa yujadilul ladzina kafaru bil batili liyudhidu bihil haqq. Kita tengok masih yujadilu ni adalah fa'il huwa. Jadi mesti singular walaupun fa'il kita allazina ni adalah jamak kan ni. Tapi kalau dia memerlukan fa'il yang kedua, kita tengok dia dah mengikut dari segi jantina dan juga bilangan. So yudhidu ni adalah untuk hum kan, fa'il untuk hum. Jadi untuk muzakkar lah, sama allazina pun untuk muzakkar. Jadi itu dia mesti konsisten. Dan kalau kita tengok maf'ulun bihi sini al-haqqanya, dia adalah baris mansub lah di sini. So kita tengok makna dia, dan orang-orang yang kafir membantah dengan cara yang batil untuk menghapuskan kebenaran. Tapi kalau fa'il kita mu'annas, kita akan lihat fa'il kita pun mu'annas. Dia ikut di sini, jadi dia berbeza sikit dengan yang tadi. So waqalat ta'ifatum min ahlil kitab. Makna di sini, dan berkatalah segolongan dari ahli kitab. Qalat ni adalah fa'il madhiyah kan. Sebab fa'il kita ni pun adalah untuk mu'annas ni. Ta'ifatun kan ada tamar butah di sini. So dia adalah marfu' sini. Kita ada harfu jar di sini min, dan isim majrul dia ahli ya. Dan kita ada mudhaf ilahi soal kitabi di sini. Dia juga adalah majrul. Jadi kita lihat ni adalah fa'il madhiyah. Jadi dia konsisten ni ya, mu'annas dan mu'annas. Itu juga satu lagi ayat, wa ahrajatil ardu asqalaha. Ni ahrajatil ni dia adalah juga fa'il hiya di sini ya. Dan al-ardu sebab ni adalah untuk apa tu, al-ardu ni pun adalah muannas kan. Kita dah buat dulu ni sebagai fa'il. Jadi dia juga adalah match di sini. Dan asqala ni adalah maf'ulun bihi, dan ha ni adalah mudhaf ilaih. So makna di sini serta bumi itu mengeluarkan segala isinya.
Di sini kita lihat pula jika fa'il berbentuk jamak taksir ghairu akil atau tidak berakal, kata kerja yang mendahulunya adalah mufrad muannas. Ini pun saya selalu dah bercakap kan. Jadi kita lihat ayat di sini. Ulaika allazina habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Di sini kita tengok habitat. Ini adalah fi'il hiya. Dia adalah untuk muannas lah kan. Sebab ni a'malu ni adalah jamak taksir di sini. Dia adalah ghairu akil kan. Fa'il. Dia sebagai fa'il dan dia adalah marfu di sini. Di sini adalah habitat ni dia adalah madi, fi'il madi mabni dengan fathah ni walaupun kita tak nampak ini sebab ta ni adalah ta ta'nis untuk wanita. So mereka orang yang ingkar itulah orang-orang yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat. Di sini lagi satu wama amilat hu aidihim. So di sini amilat ni adalah fi'il hiya juga. Dan untuk ID ni adalah apa tu jamak taksir yang ghairu akil lah, apa tu bukan berakal kan. Jadi di sini apa tu dia adalah kalau kita lihat dia adalah marfu dengan damah muqaddarah di sini. Maknanya dan apa yang telah dikerjakan oleh tangan-tangan mereka. Kalau kita ada fi'il mudhari' pun, dia akan menggunakan apa tu peraturan yang serupa. Di sini fi'il mudhari' kita mendahului fa'il kita ni. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ini adalah fi'il mudhari' untuk hiya. Jadi adalah singular. Tapi arjulu ni adalah jamak taksir. Ya. So makna di sini dan menjadi saksi kaki-kaki mereka tentang apa yang mereka usahakan. Satu lagi contoh. Tajri min tahtihimul anhar. Anharu ni juga adalah jamak taksir. So dia adalah fa'il. Jadi dia menggunakan juga tajri ni ayat ni. Kita tengok dia masih fi'il hiya. Jadi adalah singular. Ya. Walaupun sini adalah jamak di sini. So makna di sini mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Kita terdapat juga dalam Al-Quran ni ada perkataan fa'il jamak taksir dengan kata kerja yang mendahuluinya berbentuk tunggal tetapi berjantina bertentangan. Umpamanya ayat sini waqala niswatun fil madinah. Qala ni adalah fi'il huwa, makna dia muzakkar kan. Tapi niswatun ni adalah fa'il di jamak taksir tapi dia adalah tamu mabutah dan dia adalah untuk apa tu muannas lah. Jadi dia menggunakan perkataan yang kita tengok dia adalah berbeza di sini ya. Dari segi jantina dia berbeza. So makna di sini dan telah berkata perempuan-perempuan di kota. Satu lagi contoh, ni selalu kita nampak. Qalat rusuluhum fillahi syak. So kita tengok qalat ini adalah untuk fi'il hiya. Tapi rusulu ni dia adalah jamak taksir untuk muzakkar kan. Sebab rasul-rasul kan memang untuk lelaki lah. Jadi dia adalah juga bertentangan dari segi jantina ni tadi. Ni adalah untuk mu'annas, ni adalah untuk muzakkar. Maknanya rasul-rasul mereka bertanya, patutkah berlakunya sebarang keraguan tentang wujudnya Allah? Satu lagi contoh, laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq. So kita tengok ni ja'at ni adalah fi'il hiya juga ya. So muannas. Rusulu ni seperti tadi juga adalah fa'il adalah untuk muzakkar jamak taksir ya. So makna di sini sesungguhnya telah datang rasul-rasul Tuhan kami dengan membawa kebenaran. Fa'il juga tidak semestinya terletak berturutan dengan kata kerja yang mendahuluinya. Umpamanya dalam ayat ini dia diselangi dengan ja wa majrul ni. So kita tengok sini la yatakallamuna illa man azina lahu rahman wa qala sawaba. So azina lahu rahman ni. Ni adalah kita punya fi'il huwa ni. Dan adalah apa tu ar-rahmanu ni adalah fa'il di sini. Dia adalah marfu'. So kita tengok dia adalah berselang dengan ja wa majrur. Tadi kita tengok dia selalu berturutan kan. So makna di sini mereka tidak berkata-kata melainkan siapa yang telah diizinkan baginya oleh Tuhan yang Maha Pemurah serta ia berkata benar. Setakat ni kita telah belajar mengenai konsep pembentukan jumlah fi'liyah dan juga beberapa peraturan mengenai hubungan kait komponen fa'il dan fi'il. Sekarang mari kita pergi pula melihat kepada apakah bentuk-bentuk fa'il ni yang boleh terdiri daripada kata nama, ganti nama yang bersambung iaitu dhamir muttasil dan isim isyarah dan juga isim mausul. Kita lihat dulu apabila pelaku atau fa'il terdiri dari kata nama atau isim.
Kalau sebenarnya kita dah melihat banyak juga tadi ya mengenai fa'il yang berbentuk kata nama atau isim ni. Tapi di sini saya ingin mengembalikan dua contoh di sini, iaitu ayat ni hazama wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. So kita ada dua wa'adar rahman, ni satu ayat fi'liyah. Dia adalah mufrad lah, rahmanu. Dan sadaqal mursalun, ni lagi satu ayat fi'liyah. Dia adalah ni adalah untuk muzakkar, untuk jamak. Jadi konsep masih sama. Sebab kalau kita tengok kalau marfu untuk mufrad dia masih gunakan mufrad di sini, and then kalau untuk jamak dia masih fa'il dia masih lagi mufrad di sini ya. Jadi kalau kita tengok ayat ni, dia adalah wa'ada adalah fa'il huwa, dia adalah madi mabni dengan fathah, and then ar-rahmanu dia fa'il, dia adalah marfu', kita tengok dia ada marfu' di sini, and then usul sadaqah ni adalah fa'il huwa juga, dan al-mursaluna ni dia adalah fa'il, dia adalah jamak, jadi dia marfu' dengan waw nun ni. Dan kalau kita lihat di sini ayat ni dia ada juga kombinasi ya, ada ayat ismiyah ni, hazama ni adalah mubtada dan khabar. Jadi di sini kita ada ayat ismiyah, betul ayat fi'liyah dan juga ayat fi'liyah di sini ya. So makna di sini inilah dia yang telah dijanjikan oleh Allah yang Maha Pemurah, dan benarlah berita yang disampaikan oleh rasul-rasul. Sekarang saya bawa juga pula contoh mengenai apabila fa'il ni boleh berbentuk daripada isim majrur dari sibuk jumlah jawa majrur ni ya. So kita tengok min nazirin, nazirin ni sebagai fa'il. Tadi kita lihat dia mesti marfu' tadi kan, tapi tak semestinya. Kalau jawa majrur dia masih ada masih, sebab dia lepas majrur harfu jar dia mestilah baris bawah. Jadi tapi di sini dia sebagai fa'il, dia adalah marfu' dengan kasrah muqaddarah, kita sebut dia ya di sini. Ni ayat kita adalah bal huwal haqqu min rabbika litunzira qauman ma atahum min nazirin min qablika la'allahum yahtadun. Jadi ayat fi'liyah kita atahum ni, ma atahum min nazirin. So kita ada fi'il di sini, dan kita ada fa'il, dan kita juga ada maf'ulun bihi di sini. Ni kita ada jar majrur juga di sini. Saya dah sebut tadi. Makna di sini bahkan Al-Quran ialah perkara yang benar dari Tuhanmu wahai Muhammad, supaya engkau memberi ingatan dan amaran kepada kaummu yang telah lama tidak didatangi sebarang pemberi ingatan dan amaran sebelummu. Semoga mereka beroleh hidayah petunjuk. Kita lihat pula contoh fa'il yang terdiri dari perkataan yang menjadi mudhaf dalam ayat ni, kazzabat qaumul lutil mursalin. Jadi sini kazzabat adalah fa'il kita, dia adalah fa'il hiya. Kazzabat kan mati ta ni. Dan qaumu adalah fa'il kita, dia adalah marfu', dan dia juga adalah mudhaf kepada lut ni. Qaumul lutin kan, kaum lut. Dia mudhaf ilaih. Sebagai di sini mudhaf dia adalah marfu', lutin ni mudhaf ilaih dia adalah majrur. Ni kita ada al-mursalina ni adalah maf'ulun bihi, dia adalah mansub dengan ya ni di sini ya. So makna di sini demikian juga kami kaum Nabi Lut telah mendustakan rasul-rasul yang diutus kepada mereka. Kita lihat pula ayat yang lebih kompleks apabila mudhaf menjadi juga fa'il ni ya. Di sini kita ada sab'atu ni, dia adalah fa'il, dia adalah mudhaf ilaih abhuri ni di sini. Dan kalimatu juga adalah mudhaf kepada kalimatullah, kalimat Allah. Ini sab'atu, 7 lautan. So di sini ayat kita, walau annama fil ardi min syajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah. So kalau kita tengok ayat kita sini, yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin. Ini adalah jumlah fi'liyah kita. Ni kita ada construction dia seperti yang telah kita buat tadi, iaitu kita ada fi'il. Di sini ialah fi'il huwa, dia adalah fi'il mudhari' marfu' dengan damah. Dan kita ada maf'ulun bihi, dia di sini maf'ulun di awal sebelum kita punya fa'il. Dia adalah sebab dia adalah hu ni damir, dia adalah mabni jadi fi mahli nasbin. Dan kita ada mudhaf ilaih ba'dihi. Dan kita ada sab'atu ni yang jadi fa'il, dan sebagai fa'il dia adalah marfu'. So kita ni ada pun tanda dhammah di sini. Ya, dan kalau kita tengok mudhaf ilaih di sini adalah majrur. Dan satu lagi ayat kita nafidat kalimatullah.
Ini pun ini adalah fi'il dia, iaitu fi'il madhiyah mabni dengan fathah. And then fa'il kita adalah kalimatu. Ini adalah jamak muannas salim, iaitu dia marfu' dengan alif ta. Ini kita dah buat juga dulu. Dan Allahi ada mudhaf ilaih di sini. Dia adalah kalimatullah, ada mudhaf ilaih. Dan kalau ayat di sini yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin, dia juga adalah menjadi khabar kepada perkataan al-bahru ni yang menjadi mubtada di sini. Jadi di sini ayat fi'liyah kita adalah sebagai sub ayat dalam ayat ismiyah. Ya. Makna di sini, dan sekiranya segala pohon yang ada di bumi menjadi penak dan segala lautan menjadi tinta, dengan dibantu kepadanya 7 lautan lagi sesudah itu, nescaya tidak akan habis kalimah-kalimah Allah itu ditulis. Masya Allah. Sekarang kita balik pula kepada fa'il yang berbentuk isim mausul. Dari segi konsep, dia sama seperti yang saya telah sebutkan tadi, iaitu sama ada isim kata nama atau isim mausul sebagai fa'il. Kata kerja tunggal juga digunakan, tidak kira bilangan fa'il, itu sama ada tunggal, dua atau majmuk. Umpama contohnya kalau untuk fa'il mufrad, kita tengok qala allazi amana. Allazi amana ni dia mufrad dan mufrad kan. Jadi dia memanglah gunakan fa'il mufrad di sini. Qala ni untuk huwa kan, fa'il huwa, and then fa'il di sini adalah isim mausul tadi. And then amanah ni pun adalah lagi satu fi'il juga untuk huwa. Maknanya telah berkata orang yang beriman itu. Tapi kalau kita lihat kalau untuk perkataan yang majmuk ni atau jamak, kita tengok waqala allazina amanu. Allazina amanu ni adalah untuk jamak kan, ramai, untuk hum ni. Ni adalah fa'il kita ada allazina ni. Jadi masih menggunakan perkataan qala ni, iaitu fi'il dia masih mufrad, iaitu fi'il huwa di sini. So maknanya dan telah berkata orang-orang yang beriman. Satu lagi contoh, kalau kita lihat sini, waqala allazina kafaru. Juga kita lihat allazina kafaru ni pun adalah jamak di sini ya, untuk hum, ramai. Tapi masih juga menggunakan perkataan qala, iaitu fi'il yang untuk singular satu ya, fi'il huwa. Makna di sini dan telah berkata orang-orang yang kafir. Satu lagi contoh mengenai isim mausul untuk hum ni ya. Wa qala allazina taba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin alaihim. Kita tengok sini allazina ni adalah untuk jamak, dia fa'il kita di sini, dia adalah fi mahli raf'in ya, sebab dia adalah mabni ya. Perkataan isim mausul ni kita dah buat dulu. And then kita ada masih menggunakan perkataan qala ni, fi'il dia masih huwa, iaitu mufrad ya. Jadi konsisten lagi kita tengok contoh ni. Ini kalau diperlukan fi'il yang kedua, di sini kita tengok dia dah kembali kepada mengikut ni hum ni hum kita tengok ni ittaba'u ni, dia adalah fi'il madhi mabni dengan dhammah, fi'il hum. Dan dalam dia ada damir, dia juga adalah mutasil mabni fi mahalli raf'in dalam sini. So makna dia, dan katalah orang-orang yang menjadi pengikut, alangkah eloknya kalau kami dikembalikan semula ke dunia. Tentu kami tidak akan mengikut mereka sebagaimana mereka berlepas diri daripada kami pada saat ini. Ya, akhirat lah ya. Demikianlah Allah perlihatkan kepada mereka segala perbuatan yang mereka lakukan yang menjadi penyesalan bagi mereka. Suatu hari penyesalan, hari akhirat. Kita lihat pula contoh untuk perkataan isim mausul mu'annas ni. Kita tengok warawadat hullati wa fi baitiha an nafsihi. So kita tengok sini, sebab sini ni mu'annas, ni adalah juga mu'annas. Jadi dia adalah konsisten seperti juga yang kita buat isim marfu' tadi ya. So rawadat ni adalah fi'il madhiyah dengan fathah di sini. Dan dia adalah kita tengok untuk perkataan allati ni, dia adalah fa'il, dia adalah isim mausul mabni, dia ada fi mahli raf'in lah. Ni kita ada juga maf'ulun bihi di sini, dia adalah juga fi mahli nasbin sebab dia adalah juga mabni ya. Jadi kita lihat dia adalah konsisten seperti yang tadi juga, dia betul untuk mu'annas dan mu'annas ya. Jadi dari segi jantina dia kena ikut, tapi dari segi bilangan dia tak semestinya ikut ya, untuk perkataan tadi kita tengok. Lepas tu di sini kita juga ada ayat untuk mubtada dan khabar di sini.
So kita tengok sini huwa fi baitiha ni. Jadi kita ada huwa ni mubtada fi mahalli raf'in, dan fi baitiha ni adalah jar majrur, baitiha fi baiti, dan baitiha ni mudhaf ilaih. Dia fi baitiha ni adalah khabar kepada untuk kataan huwa ni sini. So dia adalah sebagai ayat, dia adalah fi mahalli raf'in. Kita lihat pula contoh untuk isim mausul man ni sebagai fa'il. Afaghayra dinillahi yabghuna wa lahu aslama man fis samawati wal ardi tau'an wa karhan wa ilaihi yurja'un. So kita tengok apa tu di sini aslama ni, dia adalah fi'il huwa, fi'il madhi mabni dengan fathah, and then fa'il kita adalah man. So sebab dia adalah mabni, jadi dia punya i'rab adalah fi mahalli raf'in. Ni kita ada sini fi samawati ni adalah jar majrur. Dia adalah fi mahalli jarrin lah ya. So makna di sini, patutkah mereka mencari agama selain dari agama Allah, padahal segala apa yang ada di langit dan di bumi berserah diri kepadanya, sama ada dengan sukarela ataupun terpaksa, dan kepadanya lah mereka dikembalikan. Kita lihat pula contoh untuk isim mausul ma ni. A'addallahu lahum azaban syadida innahum sa'a ma kanu ya'malun. Di sini sa'a ni adalah juga fi'il huwa, madhi juga di sini, and then ma ni adalah fa'il, jadi dia adalah fi mahalli raf'in jugalah sebab dia mabni kan. Ni kita tengok sini ada kanu ni, dia ada fi'il dan fa'il juga dalam ni untuk hum di sini ya. So dia adalah madhi mabni dengan dhammah. So makna ayat ni, Allah telah menyediakan bagi mereka azab siksa yang berat, sesungguhnya amatlah buruk apa yang mereka telah lakukan. Kita lihat pula fa'il yang berbentuk isim isyarah. Contoh ayat kita, wa ma yanzuru haula'i illa sayhatan wahidatan ma laha min fawaq. Fa'il kita adalah haula'i ni isim isyarah apa tu jamak ya. So dia kalau kita tengok dia adalah fi mahalli raf'in lah sebagai fa'il. Ayat apa tu untuk fi'il dia adalah masih fi'il huwa ni, yanzuru ni adalah huwa, dia mudhari' marfu' dengan dhammah ya. Ni kita ada maf'ulun bihi juga di sini, dia adalah mansub lah di sini. Ni kita juga ada na'at di sini, dia juga adalah mansub di sini. Ni kita ada di ujung ni adalah satu lagi ayat khabar muqaddam dan laha ni, dan fawakin adalah mubtada muakhar. Jadi kita tengok ayat kita ada ayat fi'liyah dan juga ada ayat ismiyah. Jadi ayat ismiyah ni adalah berbentuk khabar muqaddam dan mubtada muakhar. Makna di sini, dan orang-orang ini yang menentang Nabi Muhammad tidak menunggu melainkan satu jeritan suara yang ia tidak akan berulang. Kita lihat pula contoh apabila fa'il dizahirkan ini isim isyarah muannas perkataan hazihi ni ya. So kita tengok ayat kita, wa iza ma unzilat suratun faminhum may yaqulu ayyukum zadathu hazihi imana fa ammal ladzina amanu fazadathum imana wa hum yastabshirun. Ayat kita di sini fi'liyah kita zadathu hazihi imanan. Ni yang saya nak fokus kat sini ya. So di sini zadat adalah fi'il hiya ni, dia ada fi'il madhi mabni dengan fathah. Dan kalau kita tengok dia ada apa tu fa'il di sini. So construction ayat kita still fa'il dan fa'il. Fa'il dia adalah hazihi ni. Ini adalah isim isyarah. Tapi dia sebab apa tu mabni, dia fi mahalli raf'in, dia punya i'rab Ni kita ada maf'ulun bihi kita adalah damir ni, apa tu hu ni. Jadi dia adalah fi mahalli nasbin lah. Selain pada itu kita ada satu lagi maf'ulun bihi ni, maf'ulun bisani imanan adalah mansub. Ya, jadi kita lihat ayat kita ada fi'il, ada fa'il isim isyarah, and then kita ada juga apa tu dua maf'ulun bihi di sini. So kita tengok macam makna di sini, dan apabila diturunkan sesuatu surah Al-Quran, maka di antara mereka yang munafik ada yang bertanya secara mengejek, siapakah di antara kamu yang imannya bertambah disebabkan oleh surah ini? Adapun orang-orang yang beriman, maka surah itu menambahkan iman mereka dan mereka berasa gembira. Kita telah melihat konsep dan contoh apabila fa'il dizahirkan, kata kerja tunggal digunakan tidak kira bilangan fa'il, itu sama ada dua atau jamak. Jika kata kerja kedua diperlukan, ia akan mengikut jantina dan bilangan fa'il.
Tapi ini adalah berbeza kalau kita lihat ada fa'il yang tersembunyi dalam fi'il. Ini kita juga dah buat dahulu bila kita buat fi'il. Iaitu dalam setiap fi'il ada terkandung fa'il dalamnya. Jadi kalau kita fa'il tersembunyi, kita akan lihat kata kerja akan bertukar mengikut bilangan fa'il. Iaitu kalau mufrad, and then dia akan bertukar jadi mufrad lah. Ini 2 dan yang ini 14 pelaku. Ingat yang kita buat dahulu? Mari kita lihat contoh-contoh. Semasa kita melihat fa'il yang tersembunyi ini, sebenarnya kita adalah melihat kepada bentuk fa'il atau pelaku ala ganti nama bersambung ataupun dhamir mutasil. Ya. Kalau kita lihat contoh, pertamanya saya nak lihat contoh perkataan ja'ala ni. Iaitu adalah fi'il madhi huwa ni untuk seorang. So kita tengok waja'ala laila sakanan. So kita ada sini construction kita dalam sini ja'ala ni ada fi'il dan fa'il huwa dalam sini. And then kita ada maf'ulun bihi al-laila dan sakanan ni maf'ulun bihi yang kedua. Jadi kita ada 2 maf'ulun bihi. Jadi construction ayat kita di sini adalah fa'il yang tersembunyi, and then maf'ulun bihi, and then maf'ulun bihi lagi satu kali. Ya. Dan dari segi i'rab, fi'il tu ialah mabni, fi'il madhi mabni dengan fathah, and then damir dia adalah damir mustatir takdirnya huwa dalam sini. And then untuk maf'ulun bihi ni dua-dua adalah mansub. Kita tengok sini kan mansub. Ini adalah untuk satu. Ya. So makna di sini dan dia menjadikan malam untuk berehat. Kita lihat pula untuk kalau 2 ni. Ni kalau 2 kita tengok ja'ala lahu syuraka. Ja'ala ni adalah untuk fi'il madhi huma kan ni. Ni kita dah belajar semua sekali. Jadi ayat ini memerlukan untuk 2. Jadi dia pakai ja'ala. Jadi dalam sini ada terkandung fa'il huma juga. Jadi sini fa'il huma juga. Dia adalah fa'il madhi mabni dengan fathah. Dan damir dia adalah mutasil mabni dan fi mahli rafi'in lah. Dan kita tengok dia ada lepas dia diikuti oleh lahu jar majrur. Dan kita ada maf'ul bihi syuraka ni adalah mansub di sini ya, kalau kita tengok di mansub. Ini menunjukkan perkataan untuk 2 dia dah menggunakan ja'ala. Makna di sini mereka berdua menjadikan baginya sekutu. Sekarang kita lihat kalau fi'il madhi hum pula sini ya. So waja'alu lillahi syuraka. Di sini ja'alu ni pun dia adalah fi'il dan fa'il hum dalam ni. So kita tengok lillah ni diikuti oleh jar majrur, and then maf'ulun bihi dia betul syuraka di sini. Jadi construction ayat ni almost the same, sama, tapi sekarang kita perkataan kita adalah fi'il untuk hum ni, untuk ramai. Ya. So di sini kita lihat dari segi i'rab dia adalah fi'il madhi mabni dengan dhamma, and then dalam dia tersembunyi juga fa'il damir mutasil mabni fi mahli raf'in ya. Dan kita ada jar majrur sini adalah fi mahli jarin lah selalunya. Dan syuraka dia adalah mansub. So makna di sini mereka yang kafir telah menjadikan beberapa makhluk sebagai sekutu bagi Allah. Sekarang kita lihat contoh untuk perkataan ana ni ya, fi'il madhi ana ni. Waja'altu lahu malam mamduda. Di sini ja'altu ni adalah dia fi'il dan fa'il tersembunyi dalam dia di sini ya. So dia adalah fi'il madhi mabni dengan sukun, dan dalam dia ada fa'il damir mutasil mabni dengan dhammah takdirnya ana. Dan dia punya i'rab fi mahli rafi'in. Ni kita ada jar majrur sini lahu dan fi mahli jarin. Ni kita maf'ulun bihi kita mansub malan. Ni adalah maf'ulun bihi, dan mamdudan ni dia ada na'at mansub. Jadi dia konsisten ni kalau kita tengok ni ya. So, dan aku jadikan baginya harta kekayaan yang banyak. Kita terus tengok kita ayat ni. Faja'altum minhu haraman wa halalan. Di sini juga kita ada fi'il dan fa'il untuk antum di sini. So untuk dari segi fi'il dia adalah mabni, fi'il madhi mabni dengan sukun. Tapi fa'il dia adalah damir mutasil mabni dengan sukun takdirnya antum fi mahli raf'in. Dan kita ada juga minhu jar majrur fi mahli jarin, dan kita ada maf'ulun bihi adalah mansub haraman Dan kita sini kamu jadikan sebahagian daripadanya haram dan sebahagian lagi halal.
Di sini kita tengok apabila ja'alna ni untuk fi'il madi nahnu. Inna ja'alna syayatina awliya'a lillazina la yu'minun. Ja'alna ni adalah fi'il dan fa'il nahnu dalam di sini. So fi'il dia adalah madi mabni dengan sukun. Dan untuk na ni adalah dia fa'il dia damir mutasil mabni dengan na atas sukun takdirnya nahnu fi mahli rafi'in. Jadi kita tengok kita ada juga maf'ulun bihi mansub ni syayatina ni. Lepas tu untuk awliya'a adalah maf'ulun bihi kedua. Dua-duanya adalah mansub sini. Jadi kita tengok kita ada juga jar majrur lil lazina fi mahli jarin. Ini kita ada lagi satu yu'minuna ni adalah fi'il dan fa'il untuk hum di sini. Ini adalah kira ayat lain ya. So di sini maknanya sesungguhnya kami telah menjadikan syaitan-syaitan itu pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Kita berpindah pula kepada fi'il mudhari' ni, perkataan yaj'alu. So kita tengok ayat kita wa yaj'alu rijsa 'alal ladzina la yaqilun. So kita tengok yaj'alu ni adalah fi'il dan juga fa'il huwa dalam sini ya. Dia fi'il mudhari' marfu' dengan dhammah. So dalam dia ada tersembunyi fa'il damir mustatir takdirnya huwa di sini ya. Dan kita ada maf'ulun bihi rijsa ni ya. Kalau kita tengok dia adalah mansub lah kan. Ini diikuti oleh jar majrur ala lazi fi mahlin jarin lah. Dan la yaqiluna. So di sini ada lagi satu fi'il dan fa'il hum di sini tapi dia adalah mudhari' ya. So mudhari' marfu' dengan nun ini tersembunyi dalam dia fa'il damir mutasil mabni dengan waw atas sukun takdirnya hum iaitu fi mahli raf'in. Ini sama yang telah kita buat masa kita buat i'rab untuk fa'il untuk fi'il. Jadi kita lihat benda yang sama ya. Dan dia menjadikan seksaan terhadap orang-orang yang tidak menggunakan akal. Kita lihat pula contoh perkataan fi'il mudhari' hum yang mendahului jumlah fi'liyah kita ni. Yaj'aluna asabi'ahum fi azanihim minas sawa'i ki hazaral maut. Kita tengok yaj'aluna ni kan. Saya kata tadi fi'il mudhari' hum dia adalah marfu' dengan nun. Dalam dia juga ada fa'il yang terdiri dari damir mutasil mabni dengan waw atas sukun takdirnya hum di fi mahli raf'in. Dan kita tengok dia ada penyambut maklum maf'ulun bihi dia lah asabi'a ni dia adalah mansub So kita tengok ada baris atas ni yang hum adalah mudhaf ilaihi fi mahli jarin dan azanihim ni di him lagi sekali kita tengok dia mudhaf ilaihi juga. So ni adalah fi mahli jarin So kita tengok ada 3 mudhaf ilaihi di sini. Di sini al-mauti ni adalah majrur lah sebab dia nampak sini kan. Mereka menyumbat jari-jari mereka ke dalam telinga masing-masing dari mendengar suara petir kerana mereka takut mati. Bila kita lihat pula contoh untuk perkataan anta ni untuk mudhari' anta ni. Kalau kita tengok sini ya, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'. Ni kita tengok fi'il anta ada di sini ada dalam dia ada terkandung fa'il. Fi'il dia adalah mudhari' marfu' dengan dhammah, fa'il dia ada damir mustatir takdirnya anta. Dan kita ada sini maf'ulun bihi kita adalah fi mahali nasbin man perkataan isim mausul kan. Ini yufsidu ni adalah satu fi'il dan fa'il huwa di sini. Dia pun so adalah damir dalam dia ada damir mustatir takdirnya huwa ya. Sama juga dengan yasfiku ni usul juga adalah fi'il dan fa'il huwa dalam dia sini jadi dia adalah mudhari' marfu' dengan dhammah. So jadi dua-duanya adalah sama ya. Dan ad-dima'a ni adalah maf'ulun bihi mansub. So, maksud ini adakah engkau ya Tuhan kami hendak menjadikan di bumi itu orang yang akan membuat bencana dan menumpahkan darah. Kita lihat pula contoh ayat fi'liyah dengan kata kerja fi'il mudhari' antum ni. Taj'alunahu qarati satubdunaha wa tukhfuna katsira. Kalau kita lihat ni taj'aluna ni adalah fi'il mudhari' antum, dia adalah sebagai marfu' dengan nun. Dan dalam dia ada sekali fa'il itu damir mutasil mabni dengan waw atas sukun takdirnya antum fi mahli raf'in. Di sini dalam ayat ni kita terdapat 2 juga maf'ul bihi, tapi satu maf'ul bihi pertama adalah damir hu ni. Dia adalah mabni jadi fi mahli nasbin lah. Qaratisa ni adalah maf'ul bihi dia dalam mansub.
Lepas tu kita tengok kita ada lagi dua, selepas tu ada perkataan fi'il dan fa'il. Jadi dalam ayat kadang-kadang memang banyak berbentuk begini dalam Al-Quran. Kita lihat pula contoh dengan fi'il mudhari' ana ni. Fa'inuni biquwwatin aj'al bainakum wa bainahum radma. So kita tengok aj'al ni, dia adalah fi'il mudhari' majzum dengan sukun, dan dia ada juga terkandung fa'il iaitu damir mustatir takdirnya ana. Lepas tu dalam ayat ni kita lihat kita punya maf'ulun bihi. Kita kena cari apakah perkataan yang mansub. Dia radma kan. Ni ada mansub di sini. So dia adalah maf'ul bihi kita. Dia adalah diselangi dengan beberapa mudhaf ilaihi di sini. Bainakum wa bainahum, mudhaf ilaihi, dua set mudhaf ilaihi, dan dia adalah fi mahli jarrin ya. So di sini maknanya oleh itu bantulah aku dengan tenaga kamu beramai-ramai. Aku akan buatkan antara kamu dengan mereka sebuah dinding penghalang yang kukuh. Sekarang contoh untuk perkataan fi'il nahnu. Kita tengok mana ja'alu lakuma sultanan fala yasiluna ilaikuma. So, jadi kita tengok sini naj'alu adalah fi'il nahnu, dia adalah mudhari' marfu' dengan dhammah, and then dia ada juga dalam dia adalah fa'il terkandung sama damir mustatir takdirnya nahnu. Dan kita lihat kita punya maf'ulun bihi adalah sultanan ni. Dia mansub kan. Jadi dan dia diselangi dengan jar wa majrur di sini. Dia adalah fi mahli jarrin. Lepas tu kita tengok yasiluna ni ada lagi satu ayat di sini. Seperti saya kata tadi, memang dalam satu ayat ada beberapa ayat kalau dia bercantum. Di yasiluna ilaikuma adalah fi'il dan fa'il juga. Di sini adalah hum, dan dia ada jar wa majrur selepasnya. Dan kami akan memberikan kepada kamu berdua kekuasaan yang besar, maka mereka tidak dapat mencapaimu. Kita lihat pula perkataan fi'il amar anta di sini ya. So maj'al ala kulli jabalin min hunna juz'a. So maknanya di sini kalau kita lihat di sini fi'il dan fi'il amar ni adalah dia mabni dengan sukun, dan dalamnya terkandung fa'il iaitu damir mustatir takdirnya anta. Dan kalau kita lihat, okey, di manakah maf'ul bih kita? Kalau kita lihat perkataan yang ada baris atas kan, juz'a ni mansub kan di sini. Jadi dia menjadi maf'ul bih dan dia diselangi dengan jar majrul, dan apa tu ala kulli. Dan lepas tu juga mudhaf ilai kulli jabalin. Dan min hunna ni asal lagi satu jar majrul ya. So makna di sini setelah itu letakkanlah di atas tiap-tiap sebuah bukit satu bahagian daripadanya. Saya juga ingin berkongsi mengenai berbagai bentuk kombinasi syibu jumlah dalam ayat fi'liyah. Umpamanya ayat ini inna ja'alna fi a'naqihim aghlala. So kita tengok sini apa tu komponen utama kita, ja'alna adalah fi'il dan fa'il nahnu di sini, dan apa tu maf'ulun bihi kita ada aghlalan. Dan kita lihat dia adalah diselangi dengan apa tu perkataan jar majrur fi a'naqi ni. Jar majrur dan a'naqihim ni adalah mudhaf ilaihi. Jadi kita tengok di sini dia ada berbagai-bagai kombinasinya. Dan lepas tu maknanya di sini sesungguhnya kami telah jadikan pada leher-leher mereka belenggu-belenggu. Satu lagi ayat waja'alna min baini aidihim sadda. Ini pun juga ja'alna adalah fi'il dan fa'il nahnu. Dan kalau kita tengok mana maf'ul bih kita adalah sadda ni di hujung. Dan dia diselangi dengan min baini, dia adalah jar wa majrul, dan then baini aidi ni. Ini adalah zaraf dengan mudhaf ilaihi. Lepas tu aidihim dia adalah mudhaf ilaihi ya. So makna di sini dan kami telah jadikan di antara hadapan mereka sekatan. Lepas tu kita juga, saya bawa juga satu lagi contoh di mana fi'il, fa'il yang dizahirkan. Ini wala masannakum minna azabun alim. Jadi kita tengok fa'il kita yamassanna. Ya. Dan fi'il saja. Dan dalam fa'il dia yang kalau tengok azabun di sini. Dia ala marfu kan. Dan dia juga kita tengok ada juga maf'ulun bihi dia di sini. Kum ni. Damir kum ni ya. Dan dia juga ada jar majrur di sini dan juga dia ada na'at di sini. Jadi ayat-ayat Quran ni sebenarnya dia memang berbagai-bagai bentuk sebenarnya ya, dan memang sangat cantik. Sekarang kita lihat pula naib fa'il. Apabila kata kerja berbentuk majhul, maka pelakunya dikenali sebagai naib fa'il. Tadi kita buat kebanyakannya adalah
apa tu kata kerja berbentuk maklum. Ingat masa kita buat fi'il dulu, kita ada fa'il maklum dan fi'il majhul. So untuk fi'il maklum dikenali sebagai fa'il, tapi kalau untuk majhul dikenali sebagai naib fa'il. Dia menunjukkan sesuatu perbuatan terkena padanya. Kalau kita lihat juga dari segi baris, hukum dia adalah sama, iaitu dia mesti marfu' sebab dia pelaku kan, subjek. So dia mesti marfu' juga. So fi'il yang dizahirkan tetap tunggal walaupun naib fa'il adalah dua atau majhul. Ini pun undang-undang dia sama. Dan jika naib fa'il mu'annas, fi'il adalah juga mu'annas. Jadi tiga peraturan ni dia sama ada fi'il maklum ataupun fi'il majhul. Cuma sebutan saja disebut sebagai naib fa'il. Kita lihat contoh Al-Quran pula. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnas. Di sini unzila ni dia adalah fa'il majhul, dia adalah untuk huwa, dia adalah madhi majhul mabni dengan fathah di i'rab dia. So Al-Qur'anu ni adalah naib fa'il, dia adalah marfu'. So maknanya di sini bulan Ramadan yang padanya diturunkan Al-Quran menjadi petunjuk bagi sekalian manusia. Satu lagi contoh, kita tengok yuridullahu an yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Khuliqa ni adalah fi'il majhul huwa, dia adalah mabni majhul dengan fathah. So al-insanu adalah naib fa'il dia adalah marfu' di sini. So maknanya Allah sentiasa hendak meringankan atau beban hukumannya daripada kamu kerana manusia itu dijadikan berkeadaan lemah. Satu lagi contoh, wa nufiha fis suri fa izahum minal ajdasi ila rabbihim. Tengok nufiha ni. Nufiha adalah fi'il majhul untuk huwa. Dia adalah fi'il madhi majhul mabni dengan fathah. Dan as-suri ni adalah naib fa'il, tapi dia adalah oleh kerana dia adalah sepatutnya marfu', tapi dia sebab dia lepas harfu jar fi kan, jadi dia ada baris bawah ni, tapi sebagai dia fungsinya sebagai naib fa'il, jadi dia punya i'rab adalah fi mahalli raf'in. Maknanya di sini dan telah ditiupkan pada sangkakala maka tiba-tiba mereka bangkit dari kubur-kubur kepada Tuhan mereka. Kita lihat lagi satu contoh mengenai naib fa'il. Wala yuqbalu minha syafa'atun wala yuqhazu minha adlun wala hum yunsarun. Kita ada dua di sini perkataan ni, ada dua ayat. Yuqbalu minha syafa'atun. Kita di sini adalah fi'il majhul huwa di sini yuqbalu, dan dia adalah mudhari' majhul marfu' dengan dhamma. Dan syafa'atun naib fa'il kita dia adalah marfu' di sini. Dan satu lagi ayat wala yuqhazu minha adlun. Di sini fi'il kita adalah majhul juga, huwa juga di sini adalah mudhari' majhul marfu' dengan dhamma, dan adlun ni juga adalah naib fa'il dan dia juga adalah marfu' di sini. So kita ada dua ayat di sini. So maknanya dan tidak diterima syafaat daripadanya dan tidak pula diambil daripadanya sebarang tebusan, dan mereka yang bersalah itu tidak akan diberi sebarang pertolongan. Contoh lain kita tengok ulaikal ladzina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah fala yukhaffafu anhumul azabu wala hum yunsarun. Kita tengok yukhaffafu ni adalah fi'il majhul huwa, dia adalah kita tengok dia adalah mudhari' majhul ya, dan dia dengan marfu' dengan dhammah. Dan al azabu ni adalah naib fa'il, dia adalah marfu'. Dan kita ada lagi satu fi'il majhul juga untuk hum, dan dia ada dengan naib fa'il yang tersembunyi dalamnya. Di sininya so kalau kita tengok yunsaruna ni, dia adalah mudhari' majhul marfu' dengan dhammah. Lepas tu dalam dia ada naib fa'il damir mutasil mabni dengan sukun, takdirnya hum fi mahalli raf'in. So makna di sini mereka itulah orang-orang yang membeli atau mengutamakan kehidupan dunia dan kesenangannya dengan meninggalkan perintah-perintah Allah yang membawa kebahagiaan dalam kehidupan akhirat. Maka tidak akan diringankan azab siksa mereka pada hari kiamat, dan mereka pula tidak akan diberikan pertolongan. Kita tengok juga apabila naib fa'il mu'annas, dan kita akan lihat fi'il juga mu'annas. Iza dukkatil ardu dakka dakka. Ni dukkati ni adalah fi'il majhul hiya, dia adalah mabni majhul dengan fathah. Dan al-ardu adalah naib fa'il, dia adalah marfu'. Maknanya di sini apabila bumi diratakan serata-ratanya. Di satu kita tengok wa iza unzilat surah.
Di sini unzilat adalah fi'il majhul hiya juga, dia madi mabni dengan fathah, and then suratun adalah naib fa'il, dia adalah marfu. Di sini maknanya dan apabila diturunkan satu surah Al-Quran. Kita lihat contoh lain untuk naib fa'il dan fi'il mu'annas ni. Wa duribat alaihimuz zillatu wal maskanah. Duribat ni dia adalah fi'il majhul hiya, dia adalah mabni majhul dengan fathah ya. Zillah ni, zillatu ni adalah naib fa'il, dia adalah marfu. Dan mereka ditimpakan dengan kehinaan dan kepapaan. Satu lagi ayat, uiddat lil kafirin. Di sini kita lihat adalah fi'il dan naib fa'ilnya adalah tersembunyi dalam ni. Dia adalah uiddat ni adalah fi'il madi majhul mabni dengan fathah, tapi dia punya naib fa'il dia adalah damir mustatir, takdirnya hiya dalam ni ya. Dan dia ada jawab majrur di sinilah lil kafirin ni. So maknanya neraka itu disediakan bagi orang-orang kafir atau ingkar. Sekarang kita lihat pula jika naib fa'il bentuk jamak taksir ghairu akil, kita lihat kata kerja yang mendahuluinya adalah mufrad muannas. Kita tengok ni wazullilat kutufuha tazlila. Di sini kita tengok zullilat ni adalah fi'il majhul hiya, dia adalah mabni dengan fathah, and then kutufu ni adalah naib fa'il, dia adalah marfu, dan telah dimudahkan untuk dipetik buah-buahannya dengan semudah-mudahnya dalam syurga ya. Sekarang kita lihat contoh ayat apabila jamak taksir tidak berakal, tapi di sini dia menggunakan mufrad muzakkar. Jadi ni dia berlainan sikit, dia ada exception juga. So wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin. So kalau kita tengok sini, yutafu ni adalah fi'il majhul huwa untuk muzakkar lah kan. Ni dia adalah marfu dengan dhammah di sini. Ini kita naik fa'il kita ni berbentuk jar majrur sebenarnya bi aniyatin. So sebab tu dia adalah fi mahli raf'in. Jadi aniyatin ni sebenarnya dia adalah jamak taksir ghairu akil. Tak berakal di sini ya. Bercanda-bercanda maknanya. So min fidatin, min adalah harfu jar, fidatin adalah isim majrur. So dia majrur lah di sini. So maknanya dan diedarkan kepada mereka dengan berjana-berjana dari perak. Kalau lihat untuk naib fa'il berbentuk mamnu' min as-sarf lah. Kita tengok am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qablu. Su'ila ni adalah fi'il majhul huwa, dia adalah mabni dengan fathah, dan Musa ni adalah mamnu' as-sarf lah, dan dia adalah naib fa'il. So selalunya dia adalah marfu' dengan dhammah muqaddarah. Ni kita pun dah buat dahulu ni. Makna di sini, atau kamu hendak meminta kepada Rasulmu Muhammad seperti mana diminta kepada Musa sebelumnya. Seperti fa'il, naib fa'il juga boleh tersembunyi dalam fi'il. Umpamanya kalau kita tengok ayat ni, walazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Di sini kita tengok fa'il, naib fa'il tu adalah dah tersembunyi dalam unzila. Dua-dua unzila ni kita tengok dia adalah fi'il dan juga naib fa'il huwa dalam dia. So fi'il dia adalah madi mabni, majhul mabni dengan fathah. Dan naib fa'il dia adalah damir mustatir, takdirnya huwa. Itu juga di sini ya. Dan juga orang-orang yang beriman kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepadamu wahai Muhammad, dan kitab-kitab yang diturunkan dahulu daripadamu. Ayat ni contoh untuk apabila naib fa'il tersembunyi dalam fi'il. Allazina iza zukiru biha harru sujjada. Kita tengok zukiru ni adalah fi'il dan naib fa'il dalam dia. Sebab dia ni adalah fi'il madi majhul kan. Dan dia mabni dengan dhammah lah ni. So dalam dia tersembunyi naib fa'il, dia adalah damir mutasir, takdirnya hum di sini. Sebab ada waw alif ni kan. And then kita tengok biha harru sujjadan. Kita haru ni satu lagi fi'il dan fa'il hum. Di dalam ni dia bukanlah majhul. So yang ni adalah fi'il maklum lah ni.
Dan kita ada lihat di sini sujadan, ada hal di sini, ada satu lagi perkataan mansubat. InsyaAllah kita akan buat ni kemudian. Jadi kadang-kadang kita lihat apa tu construction ayat, dia boleh juga fa'il, fa'il ataupun naib fa'il. Dan ada perkataan-perkataan lain dia tak ada di sini, kita tak nampak ni adalah dia jawa majrul, tapi dia tak ada penyambut ataupun maf'ulun bihi, tak ada, tapi dia ada hal di sini. So makna di sini orang-orang yang apabila telah diberi peringatan dengannya, mereka segera merebahkan diri sujud. Lagi satu ayat, kullama ruziku minha min samaratin rizqa. Ni ayat kita ruziku ni. Ni adalah fi'il madhi majhul juga, mabni dengan dhammah, dan dalam dia tersembunyi juga naib fa'il sebab dia adalah fi'il majhul kan. So naib fa'il dia damir mutasil, takdirnya hum di sini sebab ada waw ni kan. And then kita tengok ada min samaratin ni adalah jaw majrul. Minha ni pun jaw majrul, min samaratin ni pun jaw majrul juga. Dan kita ada rizqan ni maf'ul bihi kita mansub. So jadi kita lihat antara apa tu fa'il dan fa'il dengan maf'ul bihi ni diselangi dengan jaw majrul ni. So makna di sini tiap-tiap kali mereka diberikan rezeki darinya, iaitu syurga dari buah-buahan sebagai rezeki. Contoh lain kita tengok apa tu, inna arsalna kabil haqqi basyiran wa nazira wala tusalu an ashabil jahim. Di sini tusalu ni dia adalah fi'il majhul, dia mabni dengan dhammah, lepas tu dalam dia terkandung naib fa'il damir mustatir takdirnya anta, dan dia ada juga jaw majrur sini an ashabil al-jahimi ni ada mudhaf, ashabil jahim mudhaf ilaihi di sini. So sesungguhnya kami telah mengutuskan engkau wahai Muhammad dengan kebenaran, pembawa kabar gembira dan pembawa amaran, dan setelah engkau sampaikan semuanya itu maka engkau tidak akan diminta bertanggungjawab tentang ahli neraka. Kita lihat lagi satu contoh, yuhalluna fiha min asawira min zahabin wa lu'lu'a. So kita tengok sini yuhalluna ni dia adalah fi'il apa tu mudhari' majhul marfu' dengan nun. Dan dalam dia tersembunyi naib fa'il, dia adalah damir mutasil mabni dengan sukun, takdirnya hum fi mahli raf'in. Dan kita ada fiha ni adalah jaw majrul, dan min asawira ni yang jadi apa tu maf'ul bihi dia. Jadi fi'il fa'il apa tu, dan lepas tu ada maf'ul bihi ya. Ini kita ada harfuja min zahabin, harfun min harfuja, dan zahabin isim majrul. Ini kita ada apa lu'lu'a ni, ni adalah maktuf, dia adalah mansub di sini. Nanti kita akan lihat juga mengenai maktuf ni kemudian ya, insya-Allah. So mereka dihiaskan di dalamnya dengan gelang-gelang tangan dari emas dan mutiara. Alhamdulillah saya telah berkongsi banyak apa tu konsep dan juga contoh-contoh mengenai fi'il fi'liyah ya. So memang agak kompleks sebenarnya apa tu untuk jumlah fi'liyah ni, tapi satu pengetahuan yang elok untuk dipelajari supaya dan dikuasai, supaya kita bila baca Al-Quran kita faham yang mana apa ayat tu menerangkan sebenarnya di mana subjeknya, di mana apa tu apa tu dia punya apa tu penyambut ya, ataupun apa tu objek. Jadi itu adalah penting, jadi itu akan membantu pemahaman kita insya-Allah. Kita dah sampai kepada ayat praktikal kita ya, dalam surah Al-Zalzalah ni, cari jumlah fi'liyah dan komponennya. Ada banyak ni ayat ni, sebenarnya banyak, memang terdiri kebanyakannya daripada jumlah fi'liyah. Cari kata kerja, ada tak? Fi'il, kenal kan? Banyak kali dah buat. Tu yang biru tu semua kata kerja. So maknanya semua yang start daripada kata kerja ni dia adalah jumlah fi'liyah. So zulzilati ni dia kata kerja al-ardu. Ni ada beberapa ayat ni, kita tengok 4 ayat ni, kita tengok fa'il dia. Sebab kita tengok ada apa tu isim yang apa tu marfu' kan. Ni fa'il yang dizahirkan al-ardu. Ni al-ardu juga al-insanu, an-nasu. Ni ada yang dizahirkan. Lepas tu kita ada juga yang tidak dizahirkan. Ya, ni macam ni. Tu hadisu ni. Akhbar ni dia straight ada pada dia punya maf'ulun bihi. Yang warna purple ni adalah semuanya maf'ulun bihi. Dan auha ni pun dia tak ada apa tu, dia tak dizahirkan. Jadi dia tersembunyi dalam ni. Di sini juga ni semua menunjukkan yang mana yang tak ada apa tu fa'il yang warna merah ni, yang tak ada perkataan yang apa tu marfu', maknanya dia fa'il dia adalah tersembunyi dalam perkataan-perkataan kata kerja tu sendiri.
perbendaharaan kata untuk sesi ini. Alhamdulillah, kita telah sampai ke penghujung perkongsian sesi ini. Saya sudahi dengan surah Al-Asr dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr, innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum. Terima kasih. Wallahu a'lam.